إلى حضرة النبي الكريم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته وقرابته وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kami faqih yakni faham tahu tentang Islam ya Allah, tentang Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak khusyuk, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak tenteram dan sabar. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah cukup dan puas ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, keluarga yang baik, sahabat yang baik di dunia, dan hari akhirat kelak sana ya Allah akan kebaikan pahala syurgamu ya Allah, mendapat syafaat daripada baginda Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, selawat serta salam ke atas junjungan besar yang mulia baginda Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia yang mulia ini, yang saya kasihi sahabat-sahabat saudara sekalian, mudah-mudahan kita dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya, sama-sama kita memperbanyakkan kalimat tahmid, iaitulah kalimah alhamdulillah. Sebagaimana yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man an'ama alaihi ni'mah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia nikmat. Nikmat itulah yang disebut sebagai kurniaan yang baik-baik, kurniaan yang molek-molek, yang elok-elok. Maka bila mana dia seronok, dia suka dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia perlu ucapkan iaitulah tahmid, yakni alhamdulillah. Thank you Allah, terima kasih ya Allah. Kata Nabi, perbanyakkan perkataan yang pertama tadi, iaitulah alhamdulillah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa wa man istabtata ar-rizqa, siapa yang dia susah nak membuka, nak mencari rezeki, ia berusaha tetapi rezeki yang dia usahakan susah nak masuk. Maknanya dia kalau kita usaha, contohnya kita keluar pagi, kemudian balik malam, apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan, Allah tak bagi. Yang bagi ni tuan-puan adalah Allah Subhanahu wa taala saudara sekalian. Yang bagi, yang kurniakan, yang anugerahkan, yang muliakan, yang menarik nikmat ini adalah Allah Taala. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala tak bagi, maka kita yang tadi yang bagi kita sebut alhamdulillah. Bila Allah tak bagi, kita sebut astaghfirullah. Kata Nabi, falyastaghfirullah, maka ucapkanlah istighfar. Kerana apa istighfar? Kerana istighfar ini adalah kalimah taubah, kalimah keampunan daripada Allah Ta'ala, kalimah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada hamba dia yang senantiasa bertaubat. Betul ke Allah suka orang bertaubat?
Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin. Banyak dosaku ya Allah. Banyaknya dosa kita, seluas langit dan bumi pun Allah tetap menerima taubat. Selautan ataupun 1000 pasir, berjuta-juta pasir di lautan, maka tetap Allah menerima taubat daripada hamba dia. Maka dengan syarat dia kena, yang pertama kena ucapkanlah perkataan taubat, yakni istighfar. Jangan ulang lagi perbuatan tersebut, dan hendaklah hati dia merasa insaf dan bersalah serta berdosa. Orang yang melakukan maksiat, dia rasa dosa, lebih baik daripada orang yang melakukan taat dalam keadaan dia takabur dan dia sombong. Kerana ketaatan sahaja tidak mencukupi bila tidak ada rasa sifat tawaddu'. Kerana iblis pernah juga Allah berikan kepada dia satu anugerah, iaitulah dia duduk di dalam syurga. Dia Allah berikan kepada dia ilmu yang banyak, tetapi dia tidak ada sifat tawaddu', maka Allah murka kepada dia. Sebab itu kita nak lawan daripada kemurkaan Allah Ta'ala, maka kena banyakkan perkataan taubat, astaghfirullah. Yang terakhir mukadimah kita, iaitulah yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah sayang orang yang senantiasa bergantung kepada dia. Innallaha yuhibbul mutawakkilin atau mutawakkilun. Allah suka orang yang bertawakal. Apa makna tawakal? Mencangkuk, bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Cangkuk, bergantung setelah kita berusaha. Syarat tawakal ini, kata alim ulama, berusaha terlebih dahulu. Taqdimul mendahulukan dengan usaha, kemudian baru bertawakal. Itu tawakal yang sahih, yang betul. Bukanlah kita letakkan kunci kereta di dalam kereta, kunci motor di dekat bakul motor, kemudian kita kata tak apa, tawakal aja. Biarlah kan orang yang tawakal, tu tak kena tawakal. Orang yang kena tawakal dia apa? Setelah dia berdoa, berusaha, beristiqamah, kemudian dia lepaskan usaha dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini tajuk kita sambungan daripada kitab Syarah Al-Hikam. Syarah Al-Hikam daripada perkataan hikmah. Sebablah pasti ada hikmahnya. Itu antara perkataan-perkataan yang kita dengar. Banyak sungguh ujian ni. Lepas tu jawab si fulan, banyak ujian ni makna dia hikmah Allah nak bagi kat kita. Apa hikmah itu? Iaitulah mutiara. Mutiara itu hikmah. Hikam jamak kepada hikmah, iaitulah mutiara-mutiara. Iman disebut sebagai mutiara. Iman ini disebut sebagai cahaya. Mutiara ini adalah satu benda, satu anugerah, satu perkara yang manusia inginkan. Mutiara di dalam lautan, permata, mutiara di dasar lautan. Basit, dalam. Sebab apa dia duduk dalam? Sebab dia kena berenang ke dalam, usaha. Nak sampai ke dalam kena tadhiyah, kena ada pengorbanan. Sebab itu hidup kita ni tak lari daripada pengorbanan. Siang kita berkorban, malam kita berkorban, korban untuk apa yang kita nak. Apa yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan? Kita nakkan kejayaan. Kejayaan yang macam mana? Kejayaan dunia, kejayaan bahagia, berjaya di dunia dan hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita panjatkan rafaq, kita rafaqkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan kita mengangkat serta memuliakan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan memiliki, kata ulama, barang siapa yang memuliakan Nabi, maka dia akan mendapat satu anugerah daripada Allah Ta'ala,
Nabi akan berikan kepada dia minum telaga Al-Kausar. Minum telaga Al-Kausar. Inna a'tayna kal-kausar. Nak dapat telaga Al-Kausar ni apa? Fasalli, maka kena salat. Salat juga disebut dalam perkataan selawat. Atau orang yang berjaya ni, dia hidup dia tak lari daripada taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Kalau taat kepada Allah, salat. Taat kepada Nabi, salawat. Tu. Salawat juga adalah merupakan tanda kita hubbu, cinta kepada, love kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada malam ini sambungan daripada Syarah Al-Hikam tentang manaqib. Manaqib ataupun pengorbanan kehidupan daripada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, iaitulah zaujah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni isteri dia nama Sayyidatina Khadijah. Kita panggil Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah isteri yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang disebut banyak. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah ni manaqib Ummil Mukminin. Digelar sebagai Ummil Mukminin. Ummil Mukminin ini adalah ibu bagi segala orang yang beriman. Ibu bagi segala orang yang beriman. Ini adalah tercatat walamma, adapun disebut fadail zaujah sayyidil mursalin, kelebihan dan kedudukan Ummul Muslimin telah tercatat dalam kitab-kitab, antaranya Ahsanul Syama'il, tentang kelebihan sebagai orang yang menjaga manusia yang sempurna, iaitulah menjaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut sebagai kedudukan isteri pemimpin. Dan Sayyidatina Khadijah pula diangkat lagi kerana dia adalah isteri yang pertama. Isteri yang pertama, bila sebut yang pertama, al-mutaqaddimin, al-awwalun. Yang pertama ni pioneer. Yang pertama ini adalah satu anugerah daripada Allah. Sebab tu orang ni kalau isteri dia banyak, isteri yang dia patut dan dia kena lebihkan perhatian, bukan isteri yang kedua tapi isteri yang pertama. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada isteri yang pertama. Bila Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah, Nabi masih lagi menyebut tentang isteri yang pertama dia, walaupun waktu ketika itu Sayyidatina Khadijah telah pun wafat ataupun meninggal dunia. Kerana apa? Kerana pengorbanan yang pertama ini tidak boleh ditandingi oleh yang kedua, yang ketiga. Yang pertama tu, sebab tu orang panggil cinta pandang pertama. Pertama tu yang kita ingat sampai bila-bila. Sebab itulah kata ulama, antara kedudukan isteri pemimpin segala nabi dan rasul terpancar keunggulan akhlak, min ahsanus syama'il, insan yang segala sempurna. Keunggulan akhlak yang segala sempurna ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab waktu ketika mana orang perempuan di Mekah ketika itu tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak percayalah. Tetapi orang yang percaya kepada Nabi, perempuan yang pertama, waktu ketika mana Nabi dihina, Nabi dicerca, yang pertama yang sayang Nabi, yang cinta Nabi, yang beriman kepada Nabi adalah Sayyidatina Khadijah. Sebab tu ulama kata Allah ni angkat Sayyidatina Khadijah. Sebab apa? Sebab Sayyidatina Khadijah ini adalah perempuan yang pertama yang menjaga, menyayangi kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqulu hiya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Ini nama dia. Nama Sayyidatina Khadijah adalah yang panjang dia ataupun yang kamal, yang sempurna dia, full name dia adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Binti Khuwailid, anak perempuan kepada Khuwailid. Bin Khuwailid pula bin Asad bin Abdul Uzar. Asad bin Abdul Uzar. Abdul Uzar bin Qusay As-Sadiyah. Qusay Al-Asadiyah. Al-Asadiyah ni laqab kepada Asad, iaitulah singa. Khuwailid ni, Khuwailid ataupun anak dia Sayyidatina Khadijah adalah keturunan daripada bangsawan. Bangsawan ni, mereka ni adalah daripada gelaran tok nenek mereka Al-Asadiyah. Tu. Tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kisah Sayyidatina Khadijah tajtami', bertemu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah tempat dia fi Jeddah, di Jeddah. Jeddah di mana? Di Arab Saudi lah, Jeddah. Jeddah. Jeddah ini, kalau dalam bahasa Arab, Jaddah makna dia nenek. Kalau Jeddah, tempat bertemu dia dengan nenek moyang kita. Di antaralah kisah gitu. Kan? Sebab itu, orang panggil haram Jadah. Ni bukannya, ni tuan-puan. Haram Jadah ni makna haram tok nenek. Dan kita ni orang Melayu, kita haram Jadah. Jadah tu maksudnya Jadah, datuk nenek. Tu sedikit info lah. Jeddah pula tempat di Saudi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit info. Saya bukan berkata kepada sesiapa, tetapi Jeddah itu jaddihi. Kalau jadun maknanya datuk lelaki. Jaddah perempuan, nenek lah. Jiddihi, datuk dia Qusay. Beliau bertemu dengan salasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu pada salasilah pada datuk dia Qusay yang menghimpunkan semua kabilah Quraisy. Ibu dia wa ummuha Fatimah. Fatimah bintu Zaidah. Ini menarik tuan-tuan. Ibu kepada Sayyidatina Khadijah sama macam dengan nama anak dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak baginda Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Ada pula ibu mentua lah. Kerana ibu kepada Sayyidatina Khadijah, nama dia Fatimah kak binti Zaidah. Zaidah binti Al-Asam. Al-Asam min Bani Amir, daripada Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Maka fa'akrim bihadha nasab tahiril ladhi huwa nasabu ashraf atau ashrafil habaib. Maka mulianya disebabkan oleh keturunan yang suci. Keturunan yang suci, keturunan yang mulia, bangsawan, orang yang kaya, orang yang hebat lah. Kata kalau siapa tak kenal. Kalau di Jeddah ni, kalau di Mekah ni siapa tak kenal. Satu ketika dahulu bangsa ataupun keturunan Bani apa? Bani Al-Asadiyah, Bani Quraisy. Keturunan apa? Khuwailid. Siapa tak kenal? Semua orang kenal. Orang hebat. Orang yang muhtaram, yang terhormat, termulia. Maka kata dia, وَقَدْ حَفِظَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَرْجَاسِ الْجَاهِلِيَةِ. وَقَدْ حَفِظَهَا, dan Allah Subhanahu wa taala telah memelihara. Hafizaha tu makna dia Allah pelihara, Allah jaga kesucian dia. Min arjasil jahiliyah, daripada kekotoran. Arjas bermakna kotoran, jahiliyah. Jahiliyah ni makna dia orang-orang yang jahil. Apa makna arjasil jahiliyah? Daripada adat-adat jahiliyah. Adat jahiliyah ni tuan-puan, di antara adat yang tak elok dia adalah mereka ini tanam anak hidup-hidup, anak perempuan. Apa lagi? Sembah berhala. Apa lagi?
mereka meletakkan perempuan itu pada martabat yang hina. Dulunya, sebelum kedatangan Islam, maka perempuan ni adalah satu kasta, satu jantina yang direndah-rendahkan oleh bangsa Arab jahiliah. Jahiliah ni maknanya yang tak cerdik, yang tidak mengetahui. Okay. Sebab tu bila Islam datang, Islam mengangkat martabat manusia. Sama ada lelaki ataupun perempuan, sama saja. Cuma Allah lebihkan lelaki sebab lelaki ni dia pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Tetapi tidak bermakna semua perempuan masuk neraka. Tidak bermakna semua lelaki masuk syurga. Yang masuk neraka, masuk syurga bukan sebab jantina, tetapi dengan sebab rahmat dan daripada amalan ibadah. Kalau perempuan tu, Nabi kata dalam hadis, perempuan tu kalau dia taat kepada Allah, dia perempuan yang salihah, dia lebih mulia daripada lelaki yang salih. Tu dia. Dia sebutlah hadis tu. 1000 lelaki yang salih bersamaan dengan satu perempuan yang salihah. Nak katanya, perempuan ini fitnah dia besar. Dia boleh jaga diri, dia boleh duduk rumah, dia boleh jaga solat, dia boleh puasa, dia taat kepada Allah, taat kepada suami, maka masuklah mana-mana pintu syurga yang dia nak. Ni perempuan-perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak, sedari yang tengok video ni, jangan lupa share. Kerana kuliah kita ini bermanfaat, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Okey, yang dijaga. Sebab itu kalau kita lihat, bila mana Sayyidatina Khadijah dia menjadi orang kaya. Kalau ghalibnya di jahiliyah ni, zaman jahiliyah, maka perempuan dihina. Tetapi kenapa Sayyidatina Khadijah sebelum dia berkahwin dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dimuliakan? Sebab tu kita kata keturunan dia keturunan yang arjasil jahiliyah, jauh daripada kekotoran Yahudi. Walaupun duduk zaman tu, tapi bukan semua jahat. Macam itulah. Macam kita hari ni geram kat seorang tu, dia putus cinta. Contohnya dia laki, dia kata perempuan ni sama dia. Tu dia stereotip, tak boleh. Ataupun dia kata laki ni sama, ayah dia tak laki kah? Laki lah. Ataupun dia kata apa, hari ni macam-macam kes, ustaz ni tak boleh pakai zaman lah. Mana boleh macam tu? Jangan stereotip. Ni bukan nak backup sesiapa lah. Tetapi kita tengok kisah Sayyidatina Khadijah. Allah kata, kalau Allah muliakan min arjasil jahiliyah, dia akan dijauhkan daripada kekotoran-kekotoran tersebut. Kita ni mulia sebab Allah tutup aib kita. Bukan sebab kita mulia. Kita makhluk. Semua adalah hina. Semua adalah rendah. Di sisi Allah Ta'ala, Allah muliakan orang yang bertakwa. Jadi takwa apa? Yang pertama kata Imam Ghazali, takwa itulah iaitu ihtiyat, berhati-hati. Kata Nabi apa makna takwa? Iaitulah abir sabil, melintas jalan. Tengok kanan, tengok kiri. Jaga halal, jaga yang haram. Itu makna takwa. Apa makna takwa kata ulama? Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang jangan buat. Mudah kan? Tapi payah nak buat. Memang mudah sebut. Kerana nak sebut itu tidak perlu kepada anggota yang bertulang. Lidah mana ada tulang. Tapi bila nak buat tu, subhanallah, terpaksa mengangkat azmah tulang-tulang kita. Nak sembahyang, kena angkat, ambil uduk. Tapi nak cakap mudah. Sebab tu cakap ni mudah. Saya sendiri pun cakap, tapi tak mampu. Kalau belum Allah berikan kekuatan, cakap sajalah boleh. Tapi kita doakan agar Allah berikan yang kedua. Selepas daripada hidayah, Allah berikan kepada kita taufiq. Sebab tu bila kita tutup satu majlis, wabillahi taufiq wal hidayah. Dia kena ada dua-dua tu. Kalau ada tak hidayah, tak dapat taufik, tak jadi. Kalau ada taufik, tak ada hidayah pun tak kena. Taufik ni kekuatan. Dia buat tapi tak betul cara, tak kena. Dia ada ilmu tapi dia tak amal, pun tak jadi. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitulah barang siapa yang menuntut ilmu tanpa dia berfikir, maka sia-sia. Hadirin saudara sekalian, ulama kata siapa yang menuntut ilmu, belajar,
tapi dia tidak berfikir, maka sia-sia. Makna dia rugi lah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ngaji tapi tak amal, rugi, sia-sia. Ada kereta tak pakai, rugi. Kemudian pula yang kedua, berfikir tapi tak belajar, cukup bahaya. Kalau kita berfikir, banyak fikir, tapi kita tak belajar, bahaya. Dia akan guna akal. Dia kata guna akal. Aku tengok satu hadis dia baca, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan berdasarkan kepada niat. Dia kata tak payah sembahyang, pakai niat lah. Jadi macam mana ni tuan-tuan? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dia kita kena gunakan ilmu, belajar, bila belajar kena amalkan. Kena belajar, amal, dan kemudian siapa yang mampu sampaikan. Dan nak sampaikan ini, maka bukan tugas ustaz, ustazah, bukan tugas da'i, piu, imam muda, bukan tugas segelintir yang mengatakan, yang mengajak kepada yang baik, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah tanggungjawab setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum, hendaklah di kalangan kamu yang menjadi apa? Ummatun yad'una, umat yang mengajak kepada kebaikan. Dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Hari ini bila orang buat baik, kita kata tu dia ustaz mari dah. Bila kita buat baik, dia kata tu dia nak jadi ustazah dah. La ilaha illallah. Buang fikrah ni. Fikrah-fikrah yang sesat, fikrah-fikrah yang tak betul, kena buang. Macam mana? Belajar, menuntut ilmu, talaqi, berguru. Sebab itu, bila kita nakkan kebaikan, maka Allah akan buangkan segala kotoran. Min arjasil jahiliyah. Bagaimana Sayyidatina Khadijah, maka dia daripada keturunan yang suci daripada kejahilan masyarakat. Fa ahata 'irda hadhihi sayyidah al-zakiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi dia daripada segala kecelakaan, iaitulah apa? Wasanahu min kulli adhiyah wa baliyah bi ri'ayatihi wa inayat al-bahirah. Tapi dengan apa? Bi ri'ayah, dengan inayah Allah. Apa makna inayah? Inayah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu makna inayah, pertolongan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saudara yang melihat video, yang melakukan amal ibadah, sebenarnya atas dengan inayah Allah. Itu sebab wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Inayah tu apa? Iaitulah pertolongan. Kita buat baik hari ni sebab Allah tolong. Kalau Allah tak bagi kekuatan, kita tak mampu buat kebaikan. Sebab tu jangan duk rasa kita ni baik. Sebab apa? Sebab kekuatan itu pun Allah yang bagi. Gitu. Al-Bahirah, yang agung. Walidhalika kanat tulaqabu bis-sayyidah at-tahirah. Walidhalika, maka demikian, tulaqab, yakni dilaqabkan, digelar. Sayyidatina Khadijah ni apa? Bis-sayyidah, sebagai perempuan ataupun puan, madam yang suci. Tu. Madam yang suci. Apa makna madam yang suci? Adakah dia maksum? Bukan bermakna maksum, tetapi Allah jaga dia. Sebab apa? Sebab dia akan berkahwin dengan orang yang paling Allah sayang, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan tuan-tuan? Sebab itu Sayyidatina Khadijah adalah orang yang pertama yang akan masuk syurga. Antara 11 orang perempuan yang dijamin syurga adalah Sayyidatina Khadijah.
Khadijah. Kan ada kitabuh nama la ni Khadijah. Kain tudung SK Khadijah. Kan. Khadijah ini makna dia seorang perempuan yang suci, iaitulah As-Sayyidah At-Tahirah. Ada anak bubuh nama Khadijah. Kita bubuh nama Siti tu makna Sayyidatina Khadijah. Fama ajjala hadhihi al-minhah. Maka bertuahlah wanita yang mendapat kurniaan yang mulia ini. Okey. Kata ulama, bertuah. Fama ajjala hadhihi al-minhah al-fakhirah. Al-fakhirah ini merujuk kepada kurniaan, iaitulah yang cerdik, yang mulia, washtahara, dan beliau, yakni perempuan, iaitulah Sayyidatina Khadijah ini, puan ni yang digelar sebagai Al-Kubra. Sebab tu kita sebut Khadijatul Kubra. What disebut Kubra? Kubra tu apa? Besar. Badan besar ke? Bukan. Besar itu makna dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah muliakan? Li'idhami. Bila masuk li, kena mi. Li'idhami. Baca elok. Li'idhami. Sebab apa? Sebab maksudnya huruf apa? Jar. Kita baca min ila an ala fi rubah ba kaf lam. Masuk lam, maka ismu majrur bil kasrah. Tuan-tuan dan puan-puan, warga Kulim, warga Selangor, warga Terengganu, warga Selangor, warga wilayah, warga Negeri Sembilan, warga Johor, maka jangan lupa kongsikan tajuk kuliah kita pada malam ini, iaitu bertajuk Manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra besar. Kenapa? Disebabkan hebatnya pada pandangan manusia dan pada pandangan Allah Ta'ala. Al-Kubra itu merujuk kepada yang diangkat, li'idhami. Kenapa diangkat? Sya'niha fil ma'ahidil ukhra. Wa bidzalika wa hiya bidzalika ahaqqa wa ahra. Kata ulama, dan beliau sememangnya layak, ahaqqa, layak, ahaqnya mana? Layak. Dan utama, wa ahra, dalam hal tersebut. Sayyidatina Khadijah hidup dia seronok. Kerana di dunia dia dimuliakan, di akhirat dia disyurgakan. Allah berikan kepada dia syurga. Kita kalau nak jadi perempuan yang ahli syurga, nak di dunia kita dimuliakan, ikutlah akhlak, sifat, behavior sebagaimana Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Macam mana Sayyidatina Khadijah Al-Kubra support suami dia? Support suami dia. Nabi SAW ketika mana Nabi dihina, support. Ketika mana Nabi mendapat wahyu, Nabi balik ke rumah, zammiluni, selimutkan aku wahai isteri aku, selimutkan. Dia layan suami dia, dia bagi motivasi. Kan tu isteri Nabi SAW. Kan kita laki kita balik, abang pergi mana ni? Balik lewat ceramah sana, ceramah sini. Noh kena marah pula. Support lah. Jadi isteri yang supportive. Support suami kita. Siapa yang ada suami? Suami kita bukan suami orang. Suami orang jangan support. Kena support pula tak lagi. Itulah orang kata, makna dia, itulah awak dia tuan-puan. Mengaji dia tak boleh serius sangat. Sambil tu kita ambil pengajaran daripada kelebihan manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Yang pertama, dia adalah orang yang supportive. Yang kedua, Allah pelihara dia daripada min arjasil jahiliyah, daripada kejahilan masyarakat Yahudi. Kemudian Sayyidatina Khadijah ni adalah orang yang bangsawan, dermawan, suka menderma. Kemudian dia dikenali oleh makhluk bumi dan dikenali oleh makhluk langit. Malaikat pun kenal dia. Dia ni ahli syurga. Sebelah orang yang dijamin syurga, antaranya Sayyidatina Khadijah, Muti'ah, Asiyah, Fatimah.
Ni adalah antara masyitah, ada antara perempuan-perempuan yang menjadi ahli syurga yang Nabi sebut. 11 orang semua ahli syurga perempuan. Dia panggil 11 mubasyirat. Kalau mubasyirin sahabat, kalau mubasyirat sahabiah. Tu. Antara lain siapa? Asiyah. Asiyah ni siapa? Isteri Firaun. Laki ni kepala gangster. Laki ni tailong abang kawasan. Laki ni tatu penuh badan, contohlah. Tapi isteri masuk syurga. Tu sebab kalau kita nak syurga Allah, tidak ada alasan. There is no excuses. Kata dia, ustaz, isteri suami saya ni tak sembahyang, macam mana saya nak masuk syurga? Ustaz, saya ni kahwin dengan tak kena. Itu alasan. Semua tu alasan. Kalau kamu nak, kamu boleh masuk syurga, tapi kamu jangan beri alasan. Sabar, dakwah, ajak pasangan kamu. Isteri saya macam ni. Jangan kita salahkan pasangan, tetapi kita ubah diri kita. Tu dia. Ubah diri kita ni. Jadi baik, insya-Allah pasangan kita pun Allah akan berikan kebaikan. Siapa yang dia cinta kepada Allah, Allah akan datang sahabat pasangan dia yang cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni adalah cerminan kepada siapa yang pasang kita, pasangan kita. Kalau kita baik, Allah akan pasangkan kita baik. Kalau kita baik, Allah pasangkan dengan pasangan yang tidak baik. Itu makna Allah nak bagi kepada kita kebaikan. Kerana ada orang yang Allah uji dia, Allah angkat martabat dia dengan sebab dia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi itulah kelebihan Sayyidatina Khadijah. Wa qad wulidat radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah wa qad, beliau dilahirkan, wulidat, telah dilahirkan. Qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dia? Makna dia tua daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling tepat sekali. Maknanya bila dia berkahwin dengan Nabi, umur dia lebih tua daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pendapat yang tepat. Maknanya dia, kita hari ni usia tu bukan halangan, tetapi yang penting sekali adalah cinta kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak, Allah bagi kepada kita. Tak kisahlah pasangan kita tu usia dia tua ke muda ke, yang penting nak bahagia. Bukan sebab usia, bukan faktor umur, bukan faktor harta, tetapi faktor hati tu. Walaupun kita duduk di rumah yang sempit, tapi hati kita luas, maka luaslah rumah kita. Walaupun kita duduk dengan pasangan kita yang cacat, tapi pada hati kita dialah anugerah daripada Allah Ta'ala kepada kita, maka kita akan pandang dia dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan memandang pada rupa, kerana rupa berubah. Jangan memandang kepada harta, kerana harta turun dan naik surut, akhirnya kita tinggalkan. Jangan memandang kepada kecantikan, jangan memandang kepada luaran, kerana itu adalah pandangan manusia. Tapi kita memandang pada hati, kerana hatilah pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 5 minit lagi sebelum pukul 9, kita nak habiskan sikit lagi tentang Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Wa alihi binahwi 15 sanah. Maka kata ulama, baginda Sayyidatina Khadijah lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 15 tahun. Sebanyak ke? Sebanyaklah, maksudnya angka tu lebih tua daripada Nabi sebanyak 15 tahun lebih tua. Begitu. 15 sanawat lebih tua. Fanasha'at fi baitin tahir. Fanasha'at, maka dia hidup dalam keadaan membesar. Fanasha'at ni membesar. Dalam keadaan apa? Fi baitin tahir, kehidupan yang mana rumah yang baik dan keturunan yang baik. Fi baitin tahir tayyibil a'raq, iaitulah baik juga keturunan. A'raq menunjuk kepada
merujuk kepada ailah. Ailah tu apa? Keturunan. Kalau orang Arab di Jordan dia tak panggil A'raq, dia panggil ailah, keturunan. Keluarga lah, kita panggil usrah. Usrah tu label. A'raq itu keturunan, nasab pun boleh. Nasab pun boleh. Nasab keturunan. Okey? Ala akmali siyaril mahmudah. Dalam keadaan kehidupan yang sempurna, akhlak yang baik. Siyari itu bermakna dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa ahsanil akhlaq. Dan akhlak yang baik, kan? Kehidupan yang sempurna. Siyaril mahmudah itu kehidupan yang sempurna, akhlak yang baik. Fakanat radhiyallahu anha mutakamilatan husnan wa aqlan. Dan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ini adalah semulia-mulia wanita. Mutakamilah, sempurna akhlak dia, akal dia, cantik pun sempurna, dan juga kelebihan pun banyak Allah bagi. Jadi kalau kita nak dapat macam Sayyidatina Khadijah ini, maka kita kenalah jadi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia, kita jadilah orang yang sebaik mungkin. Sebaik mungkin tu makna dia ialah bukan kita ni Nabi, tapi kalau boleh ikut akhlak Nabi. Orang yang nak pasangan yang baik, maka dia kena jadi orang yang baik. Kerana kita itu cerminan kepada siapakah pasangan kita. Okey? Pasangan, sebab tu nama pasangan. Tuan-tuan, saya teringat perkataan pasang ini daripada air pasang surut. Pasang ni makna dia, pasang surut ni dia turun naik. Turun naik, pasang surut. Jadi pasangan kita pun dia dalam keadaan yang kita nak macam mana, maka kita kena istiqamah gitu. Hazimatan rasyidatan fi jamili umuriha. Beliau ni adalah seorang yang tegas. Hazimah. Hazimah ni makna dia orang yang straight, tegas. Kena straight, kena firm. Kehidupan ni tegas ni makna dia kena, dia beza garang dan tegas. Kalau garang suka marah, kalau tegas ini dia kata A. Kalau orang tu buat B, dia tegas dengan pendirian dia. Gitu. Hazimah. Rasyidah. Fi jami'i umuriha, dalam segenap urusan dia. Jadi seorang yang bernama Sayyidatina Khadijah ni memang orang yang sangat-sangat tegas. Hasanatut tadbir, bijak dalam mentadbir, wa tasarruf, dalam mengurus semua tugas-tugas dia, fi jami'i syu'uniha. Dan tugas-tugas dia ni adalah orang yang bijak mengurus, management. Management. Apa kita nak urus hidup kita? Apa yang patut diurus? Yang pertama antaranya keuangan, urus tidak boros. Taqdimul aham 'alal muhim. Antara ciri-ciri orang bijak mengurus, dahulukan yang lebih dahulu. Gitu. Jangan lupa share tuan-puan video ni, perkongsian kuliah ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, time management. Time management ni apa? Pengurusan masa, pengurusan harta, pengurusan duit, pengurusan emosi, pengurusan kehidupan kita. Maka diperlu kepada pengurusan yang betul. Ada 4 pengurusan. Yang pertama, urgent dan important. Urgent, benda tu kena buat, urgent. Law, kena segera. Kena immediately, urgent. Dan important, penting, kena buat. Penting tak? Penting. Urgent tak? Urgent. Yang kedua, important, penting tapi tak urgent. Pengurusan yang kedua. Yang ketiga, benda itu tak important tapi urgent. Benda tak penting tapi kena segera. Yang terakhir sekali, benda itu tidak penting dan tidak perlu disegerakan. Ini adalah 4 bagaimana Sayyidatina Khadijah dia menguruskan masa, menguruskan keuangan dia. Sebab itu dia ni disebut sebagai apa? Sebagai hasanatut tadbir wa tasarruf fi jami'i syu'uniha. Zata firasatin. Zata firasatin qawiyatin wa himmatin. Tu.
Beliau memiliki kecerdasan akal yang mana qawiyah, kuat. Wa himmah, azam yang tinggi. Himmah ni makna azam yang tinggi. Aliyah, laha nazarun thaqib. Beliau mempunyai pandangan yang sangat luas. Nazarun thaqib itu sangat luas. Apa makna pandangan sangat luas? Iaitulah dia tidak memandang pada saat dan ketika itu sahaja, bahkan memandang pada masa hadapan. Nak buat apa, fikir. Fikir bukan sekali, 2, 3, 4, 5 kali. Fikir, baru buat. Itu dia. Itu orang yang nazarun saqib. Orang yang mulia ini, apabila dia fikir banyak kali baru buat. Kita nak buat, terus buat. Tulis type. Nak komen terus. Nak kata terus. Tak fikir panjang dah. Sebab tu kita tak boleh jadi isteri yang salihah. Sebab tu kita tak boleh jadi orang yang baik. Sebab kita nak buat terus. Ini salah. Sepatutnya kena fikir banyak kali, baik dan buruk. Baru buat. Hari ni kita bila tak baik, cepat sangat. Fitnah, cepat sangat nak share. Bila benda baik, tak mau share pula. Itu masalah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ikutlah sifat manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dalam kita duduk dengar kuliah ni pun masih ada orang yang masih lagi tidak berfikir apabila nak buat. Maka fikirlah baru buat. Fikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Allah suruh kita berfikir. Lebih kurang 400 lebih Allah tekankan dalam Al-Quran kali tentang akal. Makna dia, orang yang bijak sebagaimana Sayyidatina Khadijah, maka kena fikir nazarun saqib, panjang. Wa ma'rifatun, kita habiskan dengan perkataan ini. Wa ma'rifatun daqiqatun bil awaqib. Beliau juga mempunyai pengetahuan ma'rifah. Daqiqatun, iaitulah mendalam, daqiq mendalam. Pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu akibat. Itu makna kepada nazarun saqib. Nazarun saqib, iaitulah apa makna dia? Ma'rifatun daqiqatun bil awaqib. Orang yang berpandangan jauh ini, iaitulah orang yang mengetahui tentang sesuatu alam, akibat. Sesuatu akibat. Jadi kita nak buat apa? Fikir akibat. Apakah akibat kepada agama? Apakah akibat kepada diri? Apakah akibat kepada ekonomi? Apakah akibat kepada nafsu diri kita? Apakah akibat kepada akal kita? Tuan-puan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah wakafa, cukuplah dengan beberapa perkongsian kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada muka surat yang seterusnya tentang manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ustaz tanya soalan. Jadi orang tanya, macam mana Ustaz saya nak letakkan nama anak saya ni dengan nama yang sebagaimana sahabat? Itu sangat baik. Nama yang paling baik adalah nama daripada nama-nama asma Allahul Husna. Abdullah, Abdul Rauf, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Nama yang terbaik juga adalah daripada nama-nama Nabi, nama-nama sahabat dan nama-nama sahabiah. Nak letak nama anak, letak nama sahabiah. Walaupun simple Khadijah, walaupun simple sebagaimana Sayyidatina Fatimah, tapi nama itu adalah doa. Mudah-mudahan anak kita yang kita bagi nama, berkat dengan nama panggilan, maka kita nak bagaimana dia juga sebagaimana akhlak Sayyidatina Ummahatul Muslimin. Yang kita agung-agungkan, yang kita kasihkan. Mudah-mudahan mereka juga anak-anak kita itu yang nama sebagaimana nama sahabiah, maka dapat duduk di dalam taman-taman syurga bersama dengan sahabiah-sahabiah Ummahatul Mukminin atau Ummahatul Muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lemah saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi, insya-Allah. Kalau ada umur yang panjang, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.